Sekarang ni tengah kecoh pasal orang Malaysia yang menjadi ejen Mossad, yang dah pun kena tangkap sebab menculik warga Palestin. Sebenarnya admin tak terkejut pun sebab dah lama dan memang agak bersepah ejen asing kat Malaysia ni, rasa admin lah. Mula-mula sekali admin dengar kes yang benar-benar melibatkan ejen asing ni masa dulu. Itu pun kisah Siddiq Gauss yang tengah meletup masa tu. Hari ni admin nak ceritakan sikit kisah yang admin ambil daripada FB Master Blackwater, dan admin nak ceritakan sikit pasal Mossad. Mossad ni sebenarnya ialah badan perisikan luar negara milik Israel. Di dalam bahasa Ibrani, ia dikenali sebagai Hamossad Modin Ule Tafkidim Meyu Hadim. Ia cukup dikenali sebagai salah satu organisasi rahsia yang paling efektif di dunia. Mossad ditubuhkan pada 13 Disember 1949, di mana tujuan awal ianya ditubuhkan adalah sebagai lembaga pengurusan pusat ketika pembentukan Israel di Palestin. Untuk pengetahuan, Mossad ni memilih ejen-ejennya 3 tahun sekali. Biasanya 5,000 calon yang disaring daripada seluruh negara serta mampu berbahasa Inggeris dan juga Arab dengan baik. Daripada 5,000 calon, hanya 15 orang sahaja yang diambil. Kira ketat jugalah selection dia. Ejen-ejen Mossad ni sangat berdisiplin. Selepas dilatih, mereka diminta melupakan perkataan Mossad daripada ingatan. Terdapat lebih kurang 12,000 orang ejen Mossad yang dikenali sebagai Qatsar atau pegawai kes di seluruh dunia. Setiap Qatsar memiliki sebuah buku harian kecil yang dipanggil Seven Stars, yang memuatkan nombor-nombor telefon dan juga ejen-ejen di dalam bentuk kod rahsia. Qatsar-Qatsar ini mempunyai pembantu-pembantu yang berada di seluruh dunia yang dikenali sebagai Sayanim atau Sayan, di mana jumlah mereka adalah sangat ramai serta di luar jangkaan jumlahnya dan daripada berbagai latar belakang pekerjaan. Para Sayan ni pula akan menyalurkan pelbagai maklumat kepada Qatsar-Qatsar yang berada di rumah persembunyian ataupun pos operasi yang terletak di pelbagai negara. Sayan-Sayan juga mempunyai pasukan bantuan yang menyediakan apa sahaja keperluan Mossad bagi menjayakan misi mereka. Selain daripada Sayan, ada satu lagi golongan yang dipanggil Otter, iaitu pemberi maklumat atau pembuka jalan. Otter biasanya orang tempatan yang sering digunakan oleh Mossad di dalam misi-misi mereka. Otter juga digunakan oleh Qatsar bagi mencari dan melatih ahli baru. Gaji bulanan yang diterima oleh Otter adalah sekitar $3,000 sehinggalah $5,000. Selepas menjadi ejen, para Qatsar akan bertugas sebagai jumpers yang menjalankan operasi di luar negara. Mereka akan dipantau oleh sebuah organisasi lain di dalam, iaitu Comimute. Fungsi Comimute ibarat seperti Mossad di dalam Mossad. Comimute lebih elit, lebih rahsia dan juga lebih rumit. Comimute pula ditugaskan bagi memantau operasi anggota Kidon, iaitu pasukan intelijen khusus yang sangat berbahaya. Kidon pula bertanggungjawab di dalam setiap operasi penculikan dan juga pembunuhan. Kelengkapan-kelengkapan yang diberikan kepada ejen. Setiap Qatsar telah diberikan sepucuk pistol sebagai senjata kedua, manakala senjata pertama mereka adalah menguasai kepantasan otak mereka sendiri, sama ada ketika menyamar ataupun sesi soal siasat. Kelengkapan lain pula adalah dokumen, iaitu kad pengenalan, kad kredit dan apa sahaja dokumen berkaitan identiti penyamaran mereka. Dan dokumen yang paling penting adalah pasport. Pasport-pasport yang palsu juga dibekalkan kepada mereka di dalam sesuatu misi. Jenis-jenis pasport. Pasport top
Pasport ini dilengkapi dengan kisah penyamaran yang sempurna serta disesuaikan dengan kejadian sebenar yang pernah berlaku. Sama ada kisah, nama yang terlibat, tempat dan juga peristiwa berkaitan. Tetapi sebenarnya semuanya adalah palsu. Pasport ini biasanya digunakan oleh Qatsar yang menjadi orang penting di sesebuah negara di luar Israel. Pasport yang digunakan yang kedua pula ialah pasport operasi lapangan kerja. Ianya digunakan bagi melaksanakan misi-misi di luar negara. Pasport yang ketiga adalah pasport sekali guna. Pasport ini biasanya adalah pasport yang dicuri dan digunakan oleh Qatsar. Manakala pasport yang keempat adalah pasport penyamaran. Pasport ini dilengkapi dengan kisah penyamaran yang direka sepenuhnya. Serta nama yang tertera di pasport juga sebenarnya tidak wujud. Mossad sebenarnya mempunyai bahagian yang menguruskan perkara berkaitan percetakan dokumen-dokumen palsu sendiri, seperti pasport-pasport semua negara, dan juga mencetak wang palsu daripada negara lain bagi membiayai operasi-operasi di luar negara. Pasport-pasport palsu dan wang palsu tersebut pula mampu dicetak dengan kualiti yang sangat sempurna serta mengikut piawaian negara-negara tersebut. Para Qatsar juga telah diajar mengenai Islam oleh para profesor dan juga intelektual Yahudi kelas pertama. Mereka juga belajar mengenai sejarah Islam di dalam kelompok Islam, mazhab, adat istiadat, malah pelbagai lagi perayaan di dalam Islam. Mereka memang benar-benar mempelajari Islam daripada akar umbinya. Tidak keterlaluan dikatakan seseorang Qatsar lebih memahami Islam berbanding sesetengah orang Islam itu sendiri. Seorang ejen Mossad juga sangat faham mengenai sesebuah negara itu berbanding dengan penduduk tempatan sendiri. Sebenarnya, skop penugasan Mossad sangatlah luas. Ianya merangkumi percaturan politik, penyusupan profesional di kalangan intelektual, perdagangan dan perniagaan strategik, sehingga pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap membahayakan kepentingan Israel. Daripada penelitian dan pemerhatian, di Malaysia terdapat sebilangan orang daripada kalangan ahli politik, ahli perniagaan, peguam, NGO, wartawan yang mempunyai ciri-ciri sayan atau sayanim dan juga otter. Kerana di Malaysia, Yahudi dan Mossad telah masuk secara halus lama dahulu sebelum Malaysia merdeka lagi. Jadi, sila peka dengan siapa yang kita bergaul. Mari kita berfikir di luar kotak sejenak dan daripada pelbagai sudut keselamatan negara serta untuk keamanan Malaysia. Wanita Malaysia yang ditangkap itu Ida Rahayu Zainal, cuma ejen Mossad kecil saja, iaitu otter. Kaki tangan yang kena tangkap bersama dengan dia tu kadang-kadang hanya buat job part time je. Sebab tu buat kerja langsung tak clean dan kena tangkap. Kalau tiba-tiba nanti ada orang politik atau mana-mana pihak yang tiba-tiba tak puas hati dengan penangkapan ini, maka sahlah itu memang geng mereka. Korang tak percaya? Korang perhatikan nanti. Pasti akan ada yang trigger. Ibarat satu sel tumbang, ada 9 sel lagi yang sedang mengatur strategi.